Jadi yang baru masuk tadi Raihana, Mira dan Farah Hidayu. So kita ada 7 orang. Alhamdulillah 3 orang lagi yang belum masuk. Okey, ada yang lagi masuk. Fatihah 8. So 2 orang lagi. Siapa 2 orang lagi tu ya? Tahu tak 2 orang lagi siapa? Saya pun ingat. Siapa lagi 2 orang? Raihana. Oh, Syamila. Syamila seorang lagi? Aina. Okey. Syamila dengan Aina ya. Jadi kita dia dengan buku teks. Biasalah kalau PDPR dengan saya ni, kita akan guna buku teks lah sebagai sumber juga utama. Kalau di soalan pun lebih kurang juga lah. Ya, gunakan apa tu? Gunakan buku teks sebagai rujukan lah utama ya. Dan kalau kita lihat sebelum ni kita dah cover sampai bab 7. So hari ni kita nak masuk bab 8 sebenarnya. Bab 8. Sebenarnya bab 8 ni dia respirasi juga, tapi dia lebih mengkhusus dan lebih mendalam sikit ya. Berkenaan dengan respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Jadi kita tengok sikitlah dari segi pengenalan ni. Ya, sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Jadi persoalan yang ditanya di sini, mengapakah sistem respirasi penting bagi manusia dan haiwan? Ini satu persoalan ya. Kenapa penting? Kemudian tahukah anda, walaupun kita bincangkan tentang manusia dan haiwan, tetapi kita juga akan lihat serangga dan juga ikan serta termasuklah amfibia ya. So, di sini ada 4 lah yang kita akan lihat, iaitu serangga, ikan, amfibia, manusia dari ada segi aspek struktur respirasi. Kemudian kita akan lihat apakah penyesuaian struktur ya, penyesuaian. Apa yang dimaksudkan dengan penyesuaian ni, maksudnya dari segi adaptasi ya, adaptasi struktur respirasi. Tadi kita bincang tentang struktur, kemudian kita pergi kepada penyesuaian, dia punya flow dia. Daripada struktur, kemudian pergi kepada penyesuaian. Penyesuaian tu ke arah mana? Ke arah menjalankan fungsinya dalam pertukaran gas. Ya, gas. Disebut gas ni, tak ada gas lain lah, melainkan 2 gas saja, iaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, apakah mekanisme? Jadi istilah di sini ialah mekanisme. Jadi ada beza kan istilah struktur, kemudian penyesuaian, kemudian mekanisme. Jadi awak kena familiar lah, kena biasakan dengan istilah struktur, penyesuaian dan juga mekanisme. Jadi level yang ketiga ialah mekanisme. Mekanisme ni ialah cara ataupun kalau misalnya kita kata proses-proses yang terlibat. Kalau dia tidak balas apa yang terlibat. Maksudnya dia lebih mendalam lah daripada penyesuaian. Okey, kemudian yang keempat, bagaimanakah pertukaran gas, ya, disebut gas ni, tadilah ya, gas oksigen dan juga karbon dioksida antara paru dengan darah dan antara darah dengan tisu baku. So ini lebih nak kepada manusia ya, lebih kepada manusia. Okey, lebih pada manusia. Maksudnya dari segi pengangkutan lah ya, pengangkutan, kemudian bagaimana darah tu dibawa dan ditukar pula ya, daripada satu tempat. Itu level yang keempat. Yang kelima, bagaimanakah pengangkutan gas respirasi dari peparu ke tisu dan dari tisu ke peparu belakang. Tadi pertukaran ni, yang kelima ni ialah pengangkutan. Ya, tadi pertukaran. Dan yang keenam, kita akan bincang apakah isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia. Jadi isu ni sangat menarik lah. Isu yang berkaitan dengan peparu yang kita selalu hampir dengannya ya. Okey, kita akan pindah kepada muka surat seterusnya, iaitu subtopik ya.
Jadi subtopik yang kita akan bincangkan ada sebanyak 5 ya tadi. Kita ada 8.1 sampai 8.4. Okey, ada 4 subtopik. Ya. 8.1 jenis respirasi, jenis sistem respirasi yang kita akan lihat tadi ada 4. Kemudian daripada struktur pergi kepada sesuaian, kita akan lihat bagaimana ya penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas. Kemudian kita jadi kalau habis subtopik yang pertama tu kita akan pergi kepada mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ni pergi tarik dah hembus nafas lah ya. Kita tarik dah hembus nafas tu respirasi luar lah. Kalau respirasi dalam ni melibatkan tindak balas kimia yang melibatkan tukaran gas antara paru dengan darah. Okey, paru dan juga darah. Kemudian pengangkutan gas respirasi dari paru ke tisu. So ada 3 lah dari situ. Ada paru pergi ke tisu, paru pergi ke darah dulu pergi ke darah. Kemudian darah pergi ke tisu. Kemudian patah balik. Ya. Jadi maknanya kalau daripada paru ni nak pergi ke darah, jadi melibatkan oksigen lah. Kita cerita tentang oksigen. Ya, macam mana oksigen diangkut. Oksigen diangkut. Kemudian kalau patah balik daripada tisu ke darah, darah pergi ke paru. Maknanya melibatkan gas karbon dioksida lah. Ya, gas karbon dioksida. Patah balik. Okey. Melibatkan gas karbon dioksida. Okey. Selesai itu dari segi pertukaran dan juga pengangkutan. Lepas tukar, angkutlah. Kemudian yang keempat, kita akan bincangkan tentang masalah yang sering berlaku di kalangan rakyat Malaysia lah, ya. Iaitu tentang COPD ya. Penyakit ini sangat familiar lah. Dengan itu penyakit COPD ataupun singkatan bagi Chronic Obstructive Pulmonary Disease, yang selalunya melibatkan penyakit seperti asma ataupun lelah lah, kita panggil lelah, bronkitis kronik dan juga emfisema. So ada 3 penyakit yang kita akan bincangkan dalam subtopik yang keempat. Baik, kita lanjutkan pergi kepada 8.1, iaitu subtopik yang pertama, jenis sistem respirasi, iaitu struktur respirasi dan penyesuaiannya dalam pertukaran gas. Jadi di sini telah berikan intro dan sistem pernafasan dalam nafas manusia dan haiwan. Jadi anda telah mempelajari organ dalam tingkatan 3. Ini maknanya sistem pernafasan manusia dan haiwan masa tingkatan 3 lah.
gas berlaku. Okey, terasa. Berlakunya pertukaran gas antara sel organisma nisbah jumlah luas permukaan per isi padu organisma besar dan kompleks. Jumlah luas semakin permukaan anu sikit sikitlah ya. Kita ambil contoh antara kita kata apa, ameba. Ameba ni GLP per I dia adalah besar kan, berbanding dengan GLP per I bagi organisma yang GLP kucing. Saya cuba adjust lah. Okey. Okey, ada di sini ya, semakin besar saiz organisma, semakin kecil nisbah jumlah luas permukaan semakin kecil nisbah jumlah luas permukaan per isi padu ya. Mana tadi saya buat bandingan. Sekarang ni boleh dengar tak suara? Sekarang ni boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak sekarang ni suara cikgu? Boleh ya? Okey. Okey, jadi semakin besar saiz organisma, ini statement yang penting ya. Suara double pula. Ada masalah ya. Semakin besar saiz organisma, semakin kecil nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu organisma tersebut. Ini dia statement penting. Hipotesis lah seperti hipotesis. Masih double lagi ke suara saya ni Azrin? Double lagi? Ya. Cuba respon sikit. Masih double ke suara? Ada. Cuba respon sikit. Masih double ke suara? Ada. Okey, balik dah. Baik ya. Jadi ini bermaksud untuk organisma yang besar dan kompleks. Ya, bertambah lebih daripada jumlah luas permukaannya. Ini menjelaskan mengapa organisma yang besar dan kompleks semata-mata lah
Ini Tak menjelaskan seperti mengapa Oxma, seperti organisma yang ameba, besar paramecium dan kompleks tidak boleh ataupun mengungkapkan organisma tindakan Unisea yang sebagai lain tu, ucapan mereka semata-mata lah. ya Tak tak perlu seperti kepada organisma seperti kaedah lain, ameba, osmosis, resapan paramecium membantu, tak perlu kepada dan organisma apa Indonesia yang lagi, lain tu, mereka hanya pengangkutan aktif. menjalankan perkara biasa dengan cara Jadi ucapan saja. kerana Tak perlu kepada kaedah lain, osmosis, resapan membantu, tak perlu kepada apa lagi, PPI dia pengangkutan adalah aktif. tinggi. Jadi Itulah sebaliknya kerana lah. saiz organisma tersebut kecil, maka nisbah GLP/I So double pula. adalah tinggi. Begitulah sebaliknya ya. So double pula. Okay, tak apa, nanti saya cuba stop dulu. Okay, Stop dulu. Okay, sekejap. Okay, semua dulu. Tengok sekali lagi. Okay tak soal cikgu ya? Okay, sekarang ni macam mana? Alah, tak nampak pula. Okay dah. Tapi pada skrin tak keluar lagi kan? Presentation tu. Dah keluar dah kepada skrin. Presentation. Dah Okay, kalau dah keluar tak apa. Okay, jadi kita sambung tadi. Organisma yang bersaiz besar memerlukan struktur respirasi khas. Ini yang kita bincang tadi ya, struktur respirasi khas. Maknanya ya. Jadi bagi manusia kita tengok nanti apa serangga, amfibia dan juga satu lagi tadi apa? Respirasi khas lah untuk membolehkan pertukaran gas yang cekap. Okay, ini adalah introduction-nya. Introduction-nya adalah GLP/I. Kalau kita nak ini kita buat hubungan lah antara organisma organisma dan nisbah GLP/I. Kalau organisma kecil, nisbah GLP/I dia adalah tinggi ataupun kita kata besar lah. Tinggi ataupun besar. Kemudian kalau organisma itu bersaiz besar, nisbah GLP/I dia adalah rendah. Ataupun kita kata kecil lah. Jadi maksud apa maksud di sini, kalau organisma kecil ni ataupun dia punya GLP/I dia ni tinggi ataupun besar, jadi dia punya kadar resapan dia adalah tinggi. Kadar resapannya tinggi. Tapi kalau yang ni kadar resapannya rendah. Tak nampak presentation ni? Dia macam ada apa? Ada problem sikit yang skrin nampak tak? Yang apa saya tulis ni? Nampak cikgu? Oh, dia lambat ya? Nampak. Kadang-kadang masalah internet pun ada juga. Masalah internet. Tapi saya pun rasanya internet
Dah, laju dah. Baik, saya sambung lah ya. Kalau awak tak ada masalah lagi, beritahu ya. Tak apa, teruskan respon, tak apa. Okey, jadi bila kadar resapan osma yang besar-besar ni dia ni rendah, maka dia memerlukan kepada sistem ataupun struktur respirasi. Dan tapi bagi osma yang saya kecil tadi ni, yang kadar resapan yang tinggi, maka dia dah tak memerlukan lah struktur respirasi khas. Ya. Cikgu, slide hilang. Jadi itulah dia punya justifikasi kenapa perlukan kepada Cikgu tak nampak slide. okey. Dengan saya sekali hilang ya. Aduh. Jadi tak apalah. Macam mana ujian. Sekarang ni boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak suara sekarang ni? Tidak, saya ni. Saya tukar. Okey. Sekarang ni macam mana? Boleh dengar tak suara? Boleh cikgu? Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi kita sambung tadilah presentation ya. Okey. Yang saya tunjukkan tadi yang catatan yang ni tadi ya. Ni. Okey, sebab itulah kerana masalah kita punya mana organisma yang besar-besar ni bolehlah dirujuk kepada mana-mana organisma lah seperti sama ada manusia ya. Jadi amfibia dikira besar-besar lah tu. Nak compare dengan yang kecil ni yang unicell lah ya? Ataupun serangga kan. Itu lagi kita tengok ikan. Jadi maknanya organisma ni dia memerlukan satu struktur respirasi khas bagi mengatasi masalah kadar resapan yang perlahan tersebut. Bila ada satu struktur yang khas ni, maka kadar resapan tu akan kembali cepatlah, akan kembali cepat. Itu alasan kenapa organisma yang kompleks seperti manusia, amfibia, serangga, ikan dan sebagainya, burung ke apa ni, dia memerlukan sistem respirasi khas ya. Jadi kita tengok ciri penyesuaian. Ciri penyesuaian ni sebenarnya dia sama je. Cuma dari segi struktur tu mungkin berbeza lah. Cuma ciri kriteria dia. Penyesuaian. Yang pertama, kita akan lihat ya. Dia punya masalah dia, soalan yang selalu ditanya, bagaimanakah struktur respirasi organisma bersaiz besar beradaptasi. Adaptasi ni maksudnya disesuaikan lah. Dalam bahasa Inggeris ni adaptation, maksudnya disesuaikan. Jadi jangan awak takut lah dengan perkataan adaptasi tu. Diubah suai. Adaptasi. Ya, disesuaikan untuk pertukaran gas yang cekap. Gas ni merujuk kepada oksigen dan juga karbon dioksida lah. Jadi ciri penyesuaian struktur respirasi untuk pertukaran gas yang efisien ni cekap
bagi organisma yang besar-besar, pertama, dia punya nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu ataupun JLP per I yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Itu yang pertama ya. Kemudian struktur respirasi yang nipis, saya gunakan pen merah lah. Okey, nipis iaitu setebal satu sel. Nipis tu dijelaskan sebagai satu sel. Ya, satu sel tu macam mana? Maknanya seperti sekeping epidermis bawang. Itulah perumpamaan dia, sangat nipis. Yang mana apabila struktur respirasi itu nipis, maka ia akan memudahkan resapan gas. Ya, dikata kuncinya ialah dia memudahkan. Memudahkan. Yang ketiga iaitu dari segi aspek kelembapan. Ya, permukaan struktur respirasi yang sentiasa lembap. Okey, lembap. Lembap ni maknanya kalau kita kira dia ada kandungan air lah. Ya, kandungan air. Ya, membenarkan, bagi membenarkan gas respirasi melarut. Kita gunakan istilah melarut ya, untuk lembap melarut. Okey, gas tadi melarut. Kalau nipis, memudahkan. Kalau kita menggunakan perkataan mempercepatkan, boleh juga ya, mempercepatkan lah. Jadi kadar pertukaran gas berlaku dengan lebih cepat pun boleh sebab dia nipis kan. Kalau nipis lah. Kalau lembap tadi, gas respirasi dapat melarut di dalam darah dengan lebih cepat. Yang keempat, struktur respirasi dilengkapi jaringan kapilari darah. Maksudnya kapilari darah ni banyak ya. Dia banyak. Bila banyak, maka proses pertukaran gas tu akan berlaku dengan lebih cepat ya. Lebih cepat tu boleh juga maksudnya cekap lah. Ya, cepat cekap. Macam kita lah ya, kita buat kerja sekolah kan. Awak buat kerja sekolah, buat kerja bio kan. Dan nota ke cepat kan. Maknanya awak cekap lah. Cekap. Sebab bila awak boleh siapkan dalam masa yang cepat, maknanya banyak benda yang awak boleh buat lagi. Ya. Benda lain lah awak boleh buat. Tapi kalau nak buat nota pun ambil masa berminggu-minggu, maknanya dari segi aspek kecekapan tu kurang lah kan. Macam kita order kuih ke ya, atau apa-apa saja yang kita lakukan, kita dapat siapkan dalam masa yang cepat, maka kita dianggap sebagai orang yang cekap. Tapi jangan cepat saja tapi penuh dengan kecacatan lah, tak boleh pula kan. Cepat-cepat tapi tak sempurna kan. Itu ada pula lah kekurangan di situ. Kita nak masuk di situ cekap yang bermaksud cepat yang sempurna. Jadi dalam proses nak melakukan pertukaran gas ni, jadi gas yang dimaksud di sini ialah gas oksigen nak masuk ke dalam. Gas karbon dioksida nak dibebas keluar. Dia mesti cepat. Dan cepat ya. Kalau mana patut cepat, cepatlah. Kalau patut lambat, lambatlah. Kan? Jadi kalau semakin lambat penghantaran gas, jadi proses pengoksidaan glukosa tu akan jadi perlahan lah. Kan? Kita tahulah pengoksidaan makanan ataupun glukosa tu untuk menghasilkan tenaga. Kan? Jadi kalau oksigen lambat kan dihantar ataupun ditukarkanlah daripada karbon dioksida menjadi oksigen lambat, maka lambatlah juga pengoksidaan makanan akan berlaku. Bila lambat pengoksidaan makanan ataupun pengoksidaan glukosa itu berlaku, maka tenaga yang dihasilkan akan jadi lambat juga dihasilkan ataupun perlahan. Jadi apa yang berlaku kepada ada kesan-kesan seterusnya ya. Baik, kita pergi kepada next page. Kita akan pergi kepada struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya ya. Tadi kita dah lihat ada 4 lah ciri penyesuaian ya. Dari segi kata kunci kalau kita nak buat keyword lah ya. JLP per I. Kemudian dari segi nipis N. Ya, ataupun yang ketiga lembap L. Yang keempat iaitu
apa dia tadi? Yang keempat, jaringan kapilari darah ya. Ataupun saya tulis sebagai K lah ya, kapilari darah. Ingat itu. Ini J lah. JNLK. Ingat keyword. Ya, ingat keyword dia. Okey, sistem pernafasan respirasi bagi serangga ialah sistem trakea. Okey, sistem trakea. Nama dia. Jadi bila sebut sistem ni mesti ada organ. Kita akan lihatlah organ-organ yang terlibat dalam sistem trakea. Jadi terdapat liang kecil pada toraks dan juga abdomen serangga, iaitu dipanggil spiracle. Spiracle. Spiracle ni kalau tengok gambar di bawah, ya, dia macam bukaan lah untuk membenarkan udara masuk ke dalam sistem tiup udara ya. Kalau kita lihat ni ya, sinilah ni dia punya laluan dia, spiracle ni. Jadi kita ada laluan ya. Jadi oksigen masuk dan juga karbon dioksida keluar melalui pintu. Jadi spiracle ni macam pintu masuk lah ya, untuk membolehkan udara masuk. Udara tu umum tapi spesifiknya adalah oksigen ke dalam sistem tiup udara. Sistem tiup udara itulah sistem trakea. Jadi trakea, sistem trakea tu sempena ada satu struktur yang dinamakan sebagai trakea. Ya, trakea. So trakea ni dia terdiri daripada gelang-gelang rawan ya. Dia seperti gelang ni, gelang, nampak gelang ya. Gelang, gelang yang rawan, yang lembut ya. Jadi trakea ni bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus yang disebut sebagai tracheal. So daripada spiracle pergi kepada trakea, kemudian pergi kepada tracheal. Jadi tracheal ni dia punya cabang daripada trakea. Kalau kita ibarat seperti pokok, trakea ni seperti dahan lah. Ya, seperti dahan dia. Kemudian ranting dia ialah tracheal ya. Tracheal. Kemudian bilangan trakea yang banyak ni menyediakan jumlah luas permukaan yang besar. Inilah JLP-nya, JLP tadi. JLP yang besar untuk pertukaran gas. Jadi JLP ni jumlah luas permukaan dia. Bila dia, macam mana kita nak tahu jumlah luas permukaan ni? Dia ada sebenarnya, kalau ikut matematiknya ada formula lah. Tapi kita tak adalah kena kira. Dalam biologi ni kita tak kira lah di sini. Tapi ada certain soalan tu dia kena kira. Cuma kebanyakannya secara umumnya kita kira kalau misalnya sesuatu tu bilangannya banyak, maka kita boleh kata ianya mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Ya, bilangan. Tak kira lah bilangan apa. Kalau bagi serangga ni ialah trakea lah. Kita sebut trakea. Bila bilangan trakea ada banyak, maka JLP dia adalah besar. Bila JLP dia besar, maka proses pertukaran tu akan berlaku dengan lebih cekap. Ditambah pula, dia mempunyai struktur nipis yang tadi saya sebut. Jadi JLP, kemudian nipis, kemudian dia lembap. Jadi 3 ciri ini membolehkan pertukaran gas tu berlaku dengan cekap lah. Okey. Kemudian dikata di sini, hal ini bolehkan gas oksigen meresap ke dalam sel, manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam tracheal dengan cepat. Sesetengah serangga mempunyai kantung udara. Okey, ini special untuk serangga, dia mempunyai kantong. Dia panggil kantung udara. Di mana kantung udara dia? Di sini pada gambar lajah ni, di sini ya. Okey, ini kantung dia. Okey. Kalau gambar ni biasanya kita dudukkan di sini, ni kantung udara dia. Saya tambah tu lagi, si lukisan tu tambah di situ. Jadi di situ adalah kantung udara ya. Kalau yang dilukis tu tak ada. Tapi kalau kita nak masukkan, kita boleh masukkan lah kantung udara di situ bagi sesetengah serangga. Bukan semua lah maksudnya. Jadi kantong ini berisi udara bagi dia mempercepatkan lagi. Dia macam speed up lah.
bila di kantung darah tu. Okey. Sekarang kita pergi pada ikan pula. Jadi serangga ni kadang pergi pada ikan ya. Struktur respirasi ikan ialah insang ya. Insang. Okey, kalau kita ingat balik yang serangga tadi ialah sistem trakea ya. Struktur respirasi ikan ialah insang. Jadi insang ni terdiri daripada filamen yang disokong oleh lengkung insang. So, insang terdiri daripada filamen dan juga disokong oleh lengkung insang. Ciri-ciri filamen membolehkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. Yang pertama, dia mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih. Perkataan nipis tu tetap ada ya. N tu adalah kita ingat J, kita ingat N, kita ingat L, kita ingat kapilari darah ya. Jadi dia mempunyai unjuran nipis dan pipih yang disebut sebagai lamela. Jadi bila dia mempunyai struktur seperti ini, maka ia akan memberikan jumlah luas permukaan yang besar lah. Ya, sama jawapan dia, jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas yang cekap. Okey, itu J lah. Kemudian membran lamela, ini merujuk kepada lamela ya. Lamela adalah nipis. Okey, sama juga nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah. So ada perkataan tu ya. Kapilari darah ada, kemudian dia ada nipis. Kemudian kita pergi pada muka seterusnya. Ada lagi tak? Okey. Saya gambarlah ya. Di mana insang, ini semua tahu insang. Semua ni insang. Okey, ini semua insang ya. Kemudian ada lengkung insang. Okey, ini lengkung insang. Ini. Kemudian dia ada lamela. Dibesarkan di situ. Lamela ni yang ada yang nipis, kemudian banyak kapilari darah, ya. Kemudian jumlah luas permukaan dia yang besar. Okey. Jadi ciri-ciri tersebut membolehkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. So dalam kita ni dalam nak menguasai semuanya soalan kertas 2 lah ya. Kita kena dari segi lukisan ni memang nak tak nak ni memang kita kena biasakan melukis. Kalau kita tak ada kemahiran melukis tu, kita cuba kenal pasti gambar tu lah. Tapi biasanya kalau kita melukis, kita akan lebih faham lah. Ya, istilah-istilah yang digunakan tersebut lah. Okey, yang ketiga struktur respirasi katak dan penyesuaian. Okey, ini katak. Jadi dalam keadaan yang kurang aktif, ada dua keadaan ya. Satu kurang aktif, satu dalam keadaan aktif. Jadi dalam keadaan kurang aktif, katak menggunakan kulit Menggunakan kulit. Jadi keadaan kurang aktif untuk pertukaran gas. Jadi kulit ni adalah nipis. Okey, kita ada tadi nipis. Kemudian tambahlah sangat telap terhadap gas respirasi. Kemudian kulit dia lembap, okey, L membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya, istilah melarut. Kemudian di bawah kulit terdapat banyak jaringan kapilari darah ya. Sudah ada K di situ. So saya nak awak ingat yang tadi ya. Dia punya formula dia J N L K ya. Okay. Ada yang semua ada yang sebahagiannya ada. Jadi kita kena sesuaikanlah ikut. Secara umumnya semua ada 4 tu. Ya, ada jumlah luas permukaan yang besar, kemudian struktur dia nipis, kemudian dia lembap, kemudian mengandungi kapilari darah. Tapi kita kena tengok keadaan juga ya. Kemudian kita tahu katak ni dia ada 2, ya, satu kulit, satu lagi peparu. Jadi peparu ni dia terdapat di bahagian dalam sikit ya, iaitu permukaan peparu katak ni dia berlipat-lipat.
Jadi dengan berlipat-lipat tu dia akan menambahkan jumlah luas permukaan. Struktur yang berlipat-lipat. Apa saja yang jenis berlipat-lipat lah. Apa saja. Macam kita contoh, kita lipat baju. Ya. Kita lipat baju. Kita lipat tu dalam konteks kita nak masukkan ke dalam sebuah beg. Ya. Katakanlah beg bagasi. Katakan ya. Kalau kita nak tempatkan banyak baju dalam beg bagasi tu, cara yang boleh menjimatkan ruang adalah dengan kita menggulungkan baju tu. Ya, baju ke seluar ke pakaian kita tu, kita gulungkan dia. Ya, kita gulung. Kemudian kita masukkan dalam beg dan kita akan dapati banyak pakaian kita boleh masuk ke dalam beg yang mungkin saiz tertentu lah. Kalau kita ada dua beg yang saiz yang sama besar, satu beg tu kita masukkan dengan cara menggulungkan. Satu lagi kita main lipat biasa saja, lipat. Jadi kemungkinan yang menggulung tu ataupun cara masukkan pakaian dalam beg bagasi yang dengan cara menggulung tu lebih banyak. Jadi banyak di situ menunjuk kepada permukaan yang besar. Itulah kelebihan dia. Ya. Baik, membran peparu yang nipis, okey, memudahkan resapan gas. Kemudian dinding peparu yang sentiasa lembap, L ada. Kemudian peparu juga kaya dengan jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. Itu adalah K ya, kapilari darah. So bagi katak ni dia ada belaka lah, jaringan, dia ada kapilari darah, dia ada lembab, nipis dan juga jumlah luas permukaan yang besar ya. Okay, jadi kalau kita perhatikan di sinilah, kita nak struktur je dulu, kulit dan juga peparu. Kemudian kita lihat struktur respirasi manusia pula ya. Jadi struktur respirasi manusia ialah alveolus. Okay. Kalau kita ingat balik tadi, untuk serangga sistem trakea, untuk ikan, insang, untuk katak kita ada dua, iaitu kulit dan juga peparu. Tapi bagi manusia, struktur respirasi manusia adalah alveolus, ya, alveolus, yang mempunyai ciri-ciri pertukaran gas respirasi yang cekap. Iaitu yang pertama, bilangan alveolus yang banyak. Dia alveolus ni, alveolus ni seperti buah anggur lah, kita bayangkan seperti buah anggur yang bentuknya sfera. Jadi bilangan yang banyak itu menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk peresapan gas respirasi. Kemudian dinding alveolus ni lembab. Bila lembab, gas oksigen dan karbon dioksida boleh melarut. Okay, istilah dia melarut ya, untuk lembab dengan mudah dan seterusnya meresap melalui dinding alveolus ke dalam kapilari darah. Yang ketiga, alveolus dilingkari oleh jaringan kapilari darah. Jaringan kapilari darah itu K, kapilari darah yang banyak. Bila banyak kapilari darah, maka banyak peresapan gas respirasi boleh berlaku ya. Dan yang keempat, dinding alveolus yang nipis ya. N jadi ya, nipis. Nipis tu kita nak elaborate dia sebagai sel tebal satu sel bagi memudahkan peresapan gas. So semua ada lah situ J, N, L, K ya. Baik, jadi kalau kita dah lihat di sini, maka kita bolehlah banding beza ya antara keempat-empat organisma dari segi persamaan dan juga perbezaan. Jadi ini boleh lihatlah, boleh baca ya. Kita tengok di sini dulu persamaan dia. Kesemua struktur respirasi mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada ispadu yang besar untuk tekanan gas respirasi yang cekap. Pastikan ada ni lengkap lah perkataan ni. Takut kalau tertinggal kalau kita sebut nisbah. Nisbah ni macam bahagilah JLP per I. Tapi kalau awak tertinggal perkataan dah nisbah tu, jadi dia reject lah pula jadi kena hati-hatilah dari segi menulis tu. Dia kena sebut perkataan nisbah jumlah luas permukaan
kepada isi padu. Tapi kalau kita tak nak guna kataan nisbah, kita just tulis, katakan let's say kesemua struktur respirasi mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Itu pun boleh. Maknanya kita tak perlu tulis perkataan nisbah dan juga isi padu. Cukup kita kata mempunyai JLP yang besar. Okey, yang besar. Itu pun dah okey dah. Bagi menggantikan istilah tersebut. Tapi kalau nak tulis betul-betul lah. Tulis nisbah dan kepada isi padu. Yang kedua, kesemua struktur respirasi ni nipis. Nipis. Okey, nipis. Nipis ni apa dia kelebihan dia? Untuk memudahkan resapan. Perkataan dia memudahkan. Jadi kalau kita just menyatakan, kita boleh nyatakan dari segi JLP yang besar, kita kata struktur respirasi nipis, itu sekadar menyatakan. Tapi kalau soalan tu minta terangkan, terangkan tu, perkataan terangkan tu maksud kita kena bagi fakta kemudian jelaskan. Jadi yang ni adalah menjelaskan, kita menerangkan. Mana kita akan dapat full mark lah untuk point tu. Yang ketiga, kesemua struktur respirasi sentiasa lembab. Itu sekadar menyatakan sajalah, menyatakan dari segi penyesuaian. Kalau kita minta menerangkan, ini membenarkan gas respirasi melarut. Okey, biasanya lembab kita guna kata melarut. Ingat L, lembab, kemudian larut. Lembab, larut. Kemudian yang keempat, struktur respirasi dilengkapi jaringan kapilari darah. Kecuali ini ada, melainkan serangga. Betul, serangga tadi tak ada ya, untuk dilengkapi dengan jaringan kapilari darah. Sebab serangga ni dia tidak mempunyai darah, kan. Kalau contoh kita kerengga lah, semut ke belalang, dia tak panggil darah tu, dia panggil hemolimfa. Ya, hemolimfa. Sebab tu di sini sebutlah sebagai jaringan kapilari darah. Jadi kalau yang lain tu ada, ya, yang membenarkan pertukaran gas respirasi yang cepat. So ini adalah penerangan kepada fakta. Dari segi perbezaan, kita lihat dari segi dua aspek. Yang pertama dari segi struktur. Serangga kita panggil tracheal, ikan, filamen dan lamella insan. Okey, ini dia punya bahagian yang terlibat dengan pertukaran tu ya, pertukaran gas tu. Kemudian katak, kulit dan peparu, manakala manusia ialah alveolus ya. Ini kita faham ya, struktur ya. Struktur dia bukan sistem. Kalau ditanya sistem bagi serangga adalah sistem trakea. Kalau ditanya strukturnya adalah tracheal. Struktur yang terlibat dengan pertukaran gas tu. Kemudian yang kedua, bagaimana nisbah JLP kepada isi padu yang tinggi bagi struktur respirasi yang diperoleh. Jadi kita rujuk kepada bilangan tracheal yang banyak. Kemudian bagi ikan, bilangan filamen dan lamella insan yang banyak. Istilah banyak ya. Jadi banyak tu dia macam menyatakan kata sifat lah ya, kata sifat kepada kata nama, iaitu tracheal. Kemudian bilangan filamen ya, kan bilangan filamen dan lamella insan yang banyak bagi kata permukaan dalam peparu yang berlipat-lipat. Okey, berlipat-lipat tu. Kemudian keseluruhan permukaan kulit tu ya. Keseluruhan permukaan kulit tu adalah mempunyai nilai nisbah JLP per I yang tinggi. Bagi manusia, bilangan alveolus yang banyak. Okeylah, jadi selesailah kita punya perbincangan kita ya untuk kelas hari ini. Jadi saya minta awak jawab juga soalan praktis formatif ni ya. 8.1, nyatakan ciri penyesuaian struktur respirasi, boleh jawab saya rasa. Terangkan bagaimana kulit katak disesuaikan, ada juga dalam buku teks. Nyatakan ciri-ciri tracheal yang membantu pertukaran gas respirasi dalam serangga. Ini pun ada. Kemudian yang keempat ni, kena fikirlah. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan yang insangnya terkoyak.
akibat tersangkut pada jaring. Dia sebenarnya soalannya memang soalan kebat, tetapi jangan takut. Kita bila terkoyak ni maksudnya daripada yang normal kepada yang tak normal lah kan. So awak negatifkan saja fungsi insang tu. Yang fungsi insang tu. Jadi awak negatifkan ayat tu. Jadi dapatlah jawapan kepada soalan nombor 4 tersebut. Baik. Jadi untuk kelas kita ini cukuplah sampai di sini. Sebelum kita berpisah, ada pertanyaan tak? Ada persoalan hanya? Ada soalan? Tak ada. Tak ada ya. Okey, jadi sesi itu sajalah kita punya kelas, insya-Allah. Nanti minta awak baca yang seterusnya lah ya, 8.2. 8.2. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi pada hari bila ya? Hari besok lah. Tak ingat jadual. Okey, itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih, Okey. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Salam.